Assalamualaikum Ustaz. Sekejap Ustaz. Ustaz Yusof tersilap hostkan Kak Z ni kejap kejap. Kak Liza keluar masuk balik kejap ya. Okey Ustaz. Hari ini kita masuk Assalamualaikum. Hari ini kita masuk bab 3 surah Ali Imran, zuriat yang soleh, impian semua orang dalam buku mesej di dalam Al-Quran muka surat 58. Betul ke Ustaz? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bihi nasta'in, ala muri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kak Liza dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita syukur pada Allah Azza wa Jal. Dan sebelum kita mulakan kelas pada hari ini dia kita nak kongsikan berita gembira yang bagi rakyat Malaysia ya. Sekejap ya. Nah, macam mana ni nak begini? Okey. Inilah dia air mata gembira bapa sambut kepulangan anak. Alhamdulillah yang kita Nurul Ain Harun, orang asal Keramat Kuala Lumpur yang kahwin dengan Gaza tu. Jadi dalam 2-3 hari yang lepas beliau sudah keluar dari wilayah bergolak Khan Yunis, Palestin, Gaza, dan baru sahaja tiba di Malaysia KLIA. Dan Alhamdulillah ini satu benda yang begitu menggembirakan, keselamatan rakyat Malaysia, dan kita pun doakan agar Allah Azza wa Jal berikan keselamatan, kesejahteraan kepada rakyat di Gaza ya. Dan kita cuba lihat sesuai dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini. Okey. Saya bacakan walaupun ibu-ibu boleh baca pun. Mula-mula itu rasa takut apabila ada peperangan, kata ayah dia. Dan begitu juga dengan perkataan genosid yang akan menyapu habis semua umat Palestin dekat sana. Tetapi apabila melihat dia, anak ni, membuat naik video, membuat kerja amal di sana, sejuk hati saya sebagai seorang ayah. Jadi, Masya Allah ya, ini satu pengalaman yang berharga. Puan Ain dan juga suaminya Muhammad boleh kongsikan pengalaman dan juga semangat jihad dalam diri kita semua insya-Allah. Dan saya juga wallahualam mendapat makluman insya-Allah gencatan senjata berkuat kuasa dalam bulan 12. Tapi kita tak pasti lagi bagaimana kerana ini usaha di peringkat negara-negara yang berdekatan. Tekanan antarabangsa pun begitu tinggi. Dan paling menarik, dalam banyak-banyak negara ni, ibu-ibu yang dirahmati Allah, negara Colombia ya, negara Colombia telah mendesak PBB supaya mengiktiraf kerajaan Palestin sebagai sebuah kerajaan merdeka dan tersendiri. Jadi itu datang daripada negara orang bukan Islam, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan yang sama kepada negara-negara yang lain untuk terus membuat desakan. Dan saya difahamkan Malaysia pun Malaysia, Turki masih lagi merancang untuk mengambil tindakan yang lebih kuat lagi, lebih agresif bagi memastikan kemerdekaan negara Palestin. Ala kullin kita serahkan pada Allah Azza wa Jalla.
alaihi tawakkalna alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mukilun, kata Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah bertawakal segala orang yang bertawakal. Ya, baik. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, Datuk Fadilah pun ada hari ini. Barakallahu fikum. Hari ini kita tengok dalam surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran. Kalau yang ada buku Message Deep dalam Al-Quran tu, muka surat yang ke-58, ayat 38. Baik. Qala Allah Jalla wa'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika fanadathul, sorry. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Ini ayat dia. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Okey. Doa Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam bermula dari itu. Maka Nabi Zakaria alaihi salam berdoa kepada Tuhannya. Kata Nabi Zakaria alaihi salam. Okey. Rabbi habli, Tuhan hibahkanlah untukku daripada sisimu min ladunka zurriyatan tayyibah. Kak Liza, kita tak bincang lagi tajuk ni, Kak Liza. Belum lagi Ustaz, tak tanda apa pun. Okey, belum lagi. Ah. Tuhan hibahkanlah untukku daripada sisimu zuriat yang terbaik, tayyibah. Innaka, sesungguhnya engkau, sami'ud du'a, amat mendengar doa. Baik. Ibu-ibu dirahmati Allah, sebenarnya cerita ini perlu kita lihat daripada ayat yang ke-37, yang mana apabila Maryam Al-Muqaddasah alaihi salam berada di bawah pemeliharaan Nabi Allah Zakaria alaihi salam, maka di situ Nabi Zakaria alaihi salam telah melihat satu karamah yang dimiliki oleh Maryam. Jom kita lihat ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah Azza wa Jal menerima doa ibu Maryam dengan penerimaan yang baik. Wa ambataha nabatan hasanan. Okey, maknanya Maryam alaihissalam ini telah membesar dengan cara yang baik. Okey, kita tengok dalam terjemahan di sini. Kita semua nampak terjemahan dengan lebih jelas ya. Wa kaffalaha Zakaria, dan Maryam telah dijaga ataupun dididik oleh Nabi Zakaria alaihi salam ilmu yang betul. Sorry, internet masalah. Okey, Maryam alaihissalam ni bukan sahaja diasuh, bahkan dididik oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Okey, nampak Allah Ta'ala terima nazar ibu Maryam, wa ambataha nabatan hasanan, dan dibesarkan Maryam itu dengan didikan yang baik, wa kaffalaha Zakaria, dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Okey. Menariknya cerita yang dibawakan oleh Al-Quranul Karim, kullama, setiap kali, dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba, setiap kali Nabi Zakaria alaihi salam masuk ke dalam mihrab, yakni mihrab tempat ibadah Maryam, wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria alaihi salam mendapati di sisi Maryam tu ada rezeki. Okey, ada je makanan-makanan. Walhal Nabi Zakaria alaihi salam tak hantar pun makanan kepada Maryam, dan Maryam pula tidak keluar untuk membeli makanan ataupun mendapatkan makanan di dapur. Setiap kali dia masuk je rumah ibadah, bilik ibadah Maryam, ada je makanan. Okey. Maka ini menimbulkan tanda tanya dalam diri Nabi Zakaria alaihi salam, dalam keadaan Nabi Zakaria ini seorang nabi yang besar, kedudukannya tinggi. Bukanlah baginda ni tak biasa tengok benda yang ajaib, tapi baginda kagum melihat apa pemberian Allah Azza wa Jal kepada anak saudaranya Maryam alaihissalam. Maka Nabi Zakaria alaihissalam pun tanya Maryam, qal ya Maryam, anna laki hadza? Wahai Maryam, dari mana engkau mendapati makanan-makanan ini? Qalat, kata Maryam, huwa min indillah. Makanan ini, rezeki ini datang daripada Allah Ar-Raziq. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ar-Raziq sentiasa memberikan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki
tanpa sebarang hitungan dengan tidak terkira banyaknya. Baik. Apabila mendengar ulahan daripada Maryam ini, ibu rahmati Allah, hunalika. Okey. Hunalika ini ada dua pendapat ulama dalam memahaminya. Pendapat yang pertama menyatakan hunalika tu di situ juga, dalam bilik ibadah Maryam itu juga, Nabi Zakaria alaihi salam pun dia mendengar jawapan daripada Maryam tadi, baginda rasa kagum sangat. Di situ juga baginda pun mula berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. Kerana Nabi Zakaria alaihi salam masa tu belum lagi memiliki anak, maka beliau baginda mula memikirkan, kalau Maryam dapat rezeki daripada tanpa usaha, maka tidak mustahil kalau Allah Azza wa Jal boleh memberikan zuriat kepada baginda. Baik. Jadi perkataan hunalika tu menurut tafsiran yang pertama adalah di situ juga. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, ibu-ibu yang saya kasihi, hunalika tu bererti bermula daripada peristiwa itu. Jadi tak semestinya di situ Nabi Zakaria alaihissalam berdoa. Tapi bila Nabi Zakaria alaihissalam belajar sesuatu daripada Maryam tadi, maka bermula daripada peristiwa itu, mungkin malam tu, mungkin esok, baginda pun mula berdoa kepada Allah Azza wa Jal, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah, innaka sami'ud du'a. Ya. Okay, itu perkara yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Perkara yang kedua, ibu-ibu yang saya kasihi, kalau kita lihat daripada cerita Nabi Zakaria alaihi salam ini, ya, saya pun sebenarnya sedih juga. Buku Message Deep dalam Al-Quran ni sebenarnya ditulis dengan ringkas dan banyak meninggalkan poin-poin menarik sebenarnya. Tapi saya dah tekad saya nak tulis benda yang ringkas je, tak nak panjang. Walhasilnya banyaklah benda-benda yang saya tidak catatkan dalam buku ini, ibu-ibu sekalian, ya. Baik. Antaranya adalah Nabi Zakaria alaihi salam, kata ulama, belajar merendahkan diri, belajar daripada orang yang lebih rendah kedudukannya. Sama dengan Nabi Musa alaihi salam yang merendahkan diri untuk belajar dengan Khadir. Walhal kalaulah kita terima Khadir itu seorang manusia, sama ada bagi beliau nabi ataupun beliau bukan nabi, kedudukan Nabi Musa alaihi salam lebih tinggi daripada Khadir. Tetapi Nabi Musa alaihi salam merendahkan diri untuk belajar dengan Khadir. Dan sama juga dengan keadaan ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Nabi Zakaria alaihi salam lebih tinggi kedudukan daripada Maryam alaihi salam, tetapi Nabi Zakaria tidak rasa kekok untuk belajar daripada seorang yang lebih rendah kedudukan daripada baginda. Bahkan orang itu merupakan wanita muda lagi, bukannya wanita yang telah berusia, masih muda. Dan orang itu pula sama ada pangkatnya anak saudara ataupun pangkatnya adik ipar kepada Nabi Zakaria. Dan orang itu pula belum ada pengalaman yang luas lagi dan tidaklah mencapai martabat yang setinggi Nabi Zakaria alaihi salam dalam mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi Nabi Zakaria alaihi salam ini mengikut resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk, semakin banyak ilmu, semakin tidak menyombong, bahkan semakin ingin belajar hikmah daripada sesiapa sahaja, sama ada daripada budak kecil ataupun anak muda, daripada orang kurang ilmu. Kerana al-hikmatu dhallatul mu'min, hikmah merupakan barang hilang orang mukmin. Boleh jadi ada pada Ibu Asmah, boleh jadi ada pada Ibu Harina, boleh jadi ada pada Kak Liza, boleh jadi ada pada Datuk Fadilah, boleh jadi ada pada Datuk Syamsiah dan sebagainya. Jadi kita pun belajar daripada semua orang sebagaimana Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam belajar daripada semua orang, ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, daripada doa Nabi Zakaria alaihi salam ini, saya ada bincangkan dalam satu buku yang lain bagaimana konsep doa Nabi Zakaria alaihi salam yang berbeza sebagaimana dipaparkan dalam surah Ali Imran dan juga surah Maryam, ya. Jom kita tengok. Kalau dalam surah Ali Imran kata Allah Azza wa Jal, hunalika da'a, ya. Da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria alaihi salam da'a, berdoa.
Okey. Tapi dalam surah Maryam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lain nada yang dibawakan oleh Allah Azza wa Jal, iaitu kata Allah, Iznada, ingatlah ketika Nabi Zakaria alaihi salam nada, memanggil-manggil Tuhannya, nidaan khafiyya, dengan panggilan yang perlahan. Kerana biasanya nida ini dia merujuk kepada panggilan yang tinggi suara sebagaimana azan dipanggil an-nida. Tapi Allah Azza wa Jal menegaskan Nabi Zakaria alaihi salam memang nida, tapi nida itu dengan khafiyah, suara yang perlahan. Baik, persoalannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, mengapa dalam surah Ali Imran perkataan da'a yang digunakan, di situ Nabi Zakaria alaihi salam berdoa, da'a, tapi dalam surah Maryam ini perkataan nada digunakan, iaitu memanggil-manggil. Kenapa tidak disebutkan idda'a rabbahu du'aan khafiyya? Okey. Ataupun kenapa tidak disebutkan di sini hunalika nada Zakaria rabbah? Okey. Jawapannya ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quranul Karim nak ajar kita bahawasanya meminta tu ada dua sudut, ya. Sudut yang pertama namanya da'a. Ya, sudut yang pertama namanya da'a. Apa maksud da'a? Da'a ini memang da'a ni sebenarnya menjemput dengan suara yang begitu sopan santun. Okay, contohnya saya jemput Kak Liza nanti datang Shah Alam, singgahlah rumah, bagi tahu saya kadang-kadang terlupa Kak Liza datang Shah Alam. Okay, nanti saya nak belanja, makan, minum. Yang penting datang rumah. Kita boleh sembang-sembang. Okay, itu namanya da'a ataupun dakwah. Dakwah ni artinya mengajak dengan penuh kesantunan, mengajak dengan penuh kelembutan, mengajak dengan penuh keikhlasan. Jadi, da'a tu mengajak ataupun kalau dengan Allah Azza wa Jal, kita meminta kepada Allah dengan penuh kesantunan. Ya, maka kita pun dalam erti kata kita minta direct. Contohnya kita doa pada Allah Azza wa Jal selepas salatul subuh, lepas kita istighfar dan sebagainya. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku ni as'aluka ilman nafi'ah. Mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalah, dan amalan yang diterima. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, lindungkan aku daripada neraka. Sampai 7 kali. Jadi yang kita minta direct dengan Allah tu, minta supaya dia berikan ilmu bermanfaat, minta jauh daripada neraka, minta kebaikan dunia dan akhirat serta jauh daripada neraka, doa supaya diberikan petunjuk dan rahmat dan sebagainya, itu semua termasuk dalam kategori da'a. Baik, itu satu. Yang kedua, ada nada. Dan ini sesuai dengan doa Nabi Zakaria yang direct tu. Tuhan, kurniakan kepadaku daripada sisimu zuriat yang baik. Baginda minta direct langsung kepada Allah Jalla wa'ala. Berbeza rentaknya dalam surah Maryam ini, ibu yang dirahmati Allah. Nabi Zakaria alaihi salam nada, dan nada di situ bukannya dalam konteks meminta-minta direct. Tapi nada ini bermaksud memanggil-manggil. Sekejap ya. Okey. Sekejap. Okey. Nada ni memanggil-manggil ataupun merintih, bermunajat kepada Allah Azza wa Jal. Jadi misalnya kalau kita bangun solat malam, kalau siapa yang jenis solat malam pun, masa solat tu kita pun panggil nama Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram, engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, aku ni hamba-Mu yang lemah. Okey, kita pun mengadu pada Allah lah, kita ni lemah, kita puji Allah sebagai Tuhan yang besar, kita sebut nama Ya Hayyu Ya Qayyum, kita sebut nama Ya Zal Jalali wal Ikram, kita sebut nama Ya Allah Antal Ahadus Samad dan sebagainya. Kemudiannya kita ini kuntum minaz zalimin, kita baca Sayyidul Istighfar ke, ataupun kita bacalah apa-apa bukan dalam bentuk permintaan yang langsung, itu namanya an-nida, ya. Cuba kita lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana doa Nabi Zakaria alaihi salam.
Rabbi inni, Tuhan, sesungguhnya aku ini lemah, telah lemah tulang belulangku, telah beruban seluruh kepalaku, namun aku tidak pernah berasa menyesal dalam berdoa kepadamu. Okay. Cuma aku takut selepas daripada kematianku nanti bagaimana agak-agaknya dengan dakwah, dengan urusan agama. Dalam keadaan itu pula isteri kumandul tidak mendapat anak. Jadi baginda merintih. Jadi pada akhir sekali barulah baginda meminta fahabli min ladunka waliya, maka kurniakan, hibahkanlah untukku daripadamu seorang yang boleh menggantikan gerak kerja ini, gerak kerja dakwah. Oh, timbul tenggelam timbul macam mana Kak Tadi, Liza? sekarang okey dah. Tadi ada sikit-sikit. Sekarang dah okey. Tadi je sikit. Oh, Sampai dengar sikit-sikit dah. lah. Okey. Sikit-sikit. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Liza. Jadi ayat ini baginda alaihi salatu wasalam hanya merintih mengadu kepada Allah Azza wa Jalla tentang kelemahan diri baginda. Namun baginda tidak pernah berputus asa daripada berdoa. Akhir sekali barulah ada ayat fahabli min ladunka waliya. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, artinya nada ni dia lebih kepada memuji Allah, lebih kepada merintih menyebutkan kelemahan kita, lebih kepada kita ni mengabdikan diri. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, katakanlah ya, katakanlah kita ada masalah dalam hidup kita ni, maka kita pun salat 2 rakaat. Duk fikir, ya Allah, beratnya beban dalam kepala aku ni. Lepas kita salat maghrib, kita salat ba'diyah maghrib, kita rasa macam nak lepas kepada Allah, nak mengadu pada Allah, kita pun baca Quran, ya. Jadi kita pun ambil Quran baca dalam 1 juzuk ataupun lebih daripada 1 juzuk tanpa kita membuat apa-apa permintaan pun. Tapi kita baca Quran tu nak mendapat ketenangan daripada Allah Azza wa Jal. Okey. Membaca Al-Quranul Karim tanpa membuat sebarang permintaan pun kepada Allah Azza wa Jal, insya-Allah dia termasuk dalam kategori an-nida, merintih dan merayu kepada Allah Azza wa Jal. Ataupun sedang kita membawa kereta, kita rasa resah, kita tak tahu nak kata macam mana, kita pula tak hafal Quran untuk membaca, ya. Maka kita pun berselawat kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam 100 kali ataupun lebih daripada 100 kali. Maka insya-Allah ia termasuk dalam kategori an-nida. Okey. Jadi di situ ibu-ibu harapnya boleh faham apa beza antara da'a dengan an-nida. Perkara yang seterusnya, apa yang dimohon oleh Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam. Dalam buku kita ni kita kata zuriat yang soleh impian semua orang. Nabi Zakaria alaihi salam ini dia minta hibah daripada Allah Azza wa Jal. Hibahkanlah untukku daripada sisimu zuriat yang baik. Zurriyatan tayyibah. Zuriat ini dia boleh merujuk kepada anak, cucu, cicit dan ke bawah ni keturunan kita, itu dipanggil sebagai zuriat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam Al-Quran pun Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada apa yang dirizkikan kepadamu oleh Allah, makanan yang halal, yang tayyib. Okey. Ataupun dalam surah Al-Baqarah juga kata Allah Azza wa Jalla dalam juzuk yang kedua, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang berkualiti, rezeki-rezeki yang berkualiti yang telah Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita. Jadi makanan pun ada makanan yang berkualiti, makanan tayyibah. Makanan tayyibah ini ada ulama definisikan sebagai makanan berkualiti tinggi. Tak kiralah harganya murah ke, harganya mahal ke, seperti apa dia makanan berkualiti tinggi, ulam-ulaman contohnya yang memberikan kesihatan, ataupun mungkin oat kerana memberi kesihatan, ataupun makanan apa-apalah yang kualitinya tinggi dan boleh menjamin kesihatan kepada kita. Ya, sayur-sayuran itu confirm lah. Baik. Yang kedua, makanan tayyibah juga ditafsirkan oleh sebagai ulama sebagai makanan yang lazat. Okey. Jadi kalaulah
makanan yang thayyibah itu artinya yang berkualiti, yang lazat, maka begitu juga dengan zuriat yang thayyibah ni merupakan zuriat yang berkualiti. Dan kalau makanan itu lazat, zuriat itu zuriat yang apa ibu-ibu sekalian? Zuriat yang menyejukkan mata kita. Kalau makanan tadi dia memberikan kesedapan kepada pada deria rasa kita. Okey. Tapi anak tadi, zuriat yang baik tadi memberikan kebahagiaan kepada kita ataupun qurratu a'yun. Okey, itulah zuriat thayyibah. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka kata ulama apa dia? Ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, ya. Syekh Nasir As-Sa'di. Tidak patut kita berdoa untuk mendapat zuriat secara umum. Sepatutnya kita spesifikkan zuriat itu merupakan zuriat yang baik. Anak-anak yang saleh bukan sahaja akan memberikan manfaat di dunia, malah di akhirat kelak. Untuk mendapat anak yang saleh, maka ibu bapa terlebih dahulu melengkapkan diri dengan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi itu dia punya point untuk mendapat zuriat yang soleh. Kita terlebih dahulu mesti melengkapkan diri dengan ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Okay. Itu bahagian yang pertama. Sekarang ni kita tengok pula muka surat yang seterusnya. Tapi Kak Liza izinkan saya untuk ambil air masak sekejap ya. Sekejap je. Boleh Ustaz. Aigau. Baik. Seterusnya pada ayat 42. Okey, ayat 42 dengan tajuk syukuri nikmat dengan ibadah. Okey. Kata Allah Azza wa Jalla, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id qalatil malaikatu ya Maryam. Dan ketika berkata malaikat, wahai Maryam, innallaha astafaki. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilihmu wa tahharaki dan menyucikanmu wa safaki ala nisa'il alamin dan telah memilihmu atau melebihkanmu berbanding wanita-wanita seluruh alam pada masa tersebut. Ya Maryam. Okay. Sorry, internet problem tadi. Okay. Ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti li rabbik, taatilah Tuhanmu, wasjudi, sujudlah, warka'i ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Okey. Jadi ini kita letakkan dua ayat ini bawah topik syukuri nikmat dengan ibadah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, cerita tentang bagaimana malaikat datang jumpa dengan Maryam, disebutkan dalam surah Ali Imran dan juga surah Maryam, untuk menyatakan bahawasanya Maryam ini telah dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk melahirkan seorang Ruhullah, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya. Baik. Jadi malaikat pun kata kepada Maryam, wahai Maryam, sesungguhnya Allah ni telah memilihmu, artinya memilihmu untuk untuk menanggung satu tugasan yang begitu besar. Dan tugasan ini kira-kiranya tidak mampu ditanggung oleh sesiapa pun pada masa tersebut, melainkan Maryam. Kita tak kata hanya Maryam yang mampu menanggung tugasan tersebut. Kita juga mempunyai keyakinan kalau tugasan itu diserahkan kepada wanita semisal Khadijah, tapi Khadijah kahwin. Dan selainnya, insya-Allah juga boleh tanggung. Tetapi dalam ramai-ramai itu, Allah Ta'ala dia dah buat ada pembahagian masing-masing. Ya. Ada wanita yang perlu menjadi pendamping kepada para Nabi. Seperti contoh isteri Nabi Musa AS yang bijak dalam analisis. Seorang wanita yang penuh dengan keanggunan dan kesopanan. Beliau tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menanggung tugasan yang berat ini. Tapi beliau dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk menanggung tugasan yang berat, mendampingi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam
bagi berhadapan dengan raja yang paling jahat dalam sejarah yang namanya Fir'aun. Okey, baik. Dan kemudiannya ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ada wanita yang diberikan tanggungjawab oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ada keyakinan kalaulah Ummuna Khadijah, Ummuna Aisyah diminta untuk menanggung tugasan ini, insya-Allah mereka mampu menanggungnya, ya. Tetapi mereka dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendampingi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang isteri yang boleh menyelami perasaan baginda, memberikan idea kepada baginda, merancang dakwah bersama-sama, bahkan bersusah payah, bersedih gulana dengan suaminya sallallahu alaihi wasallam. Jadi masing-masing ada tugasannya. Namun tugasan yang diberikan oleh Maryam ini amat unik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan tidak mustahillah apabila Allah Azza wa Jalla menyatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan beliau antara 4 ataupun 5 wanita terbaik dalam lembaran sejarah. Jadi kita nak kena faham di situ bahawa setiap orang tu dia ada tugasan masing-masing, ya. Sebagaimana kita sebutkan, kita mempunyai keyakinan yang tinggi bahawasanya selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalangan umat baginda, ramai je orang-orang yang mempunyai kualiti yang tinggi seperti Abu Bakar, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, Khalid bin Al-Walid, Umar bin Al-Khattab. Kemudiannya kita tengok ke depan, ke bawah lagi adanya Umar bin Abdul Aziz, adanya Sultan Al-Fatih, adanya Salahuddin Al-Ayyubi, adanya Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zinki, adanya Sultan Saifuddin Qutuz dan sebagainya. Tetapi walaupun mereka mempunyai kualiti yang tinggi, mereka tidak dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi Al-Imamul Mahdi. Saya pun baru dengar habislah pematangan Imam Mahdi oleh Ustaz Mustafa Suki, sahabat saya, yang telah diberikan oleh Kak Liza kepada saya. Jazakumullah khairah. Saya dah dengar sampai habis. Jadi kemudiannya saya dengar pula ulasan daripada Dr. Uzaimi berkenaan dengan Perang Marhamatul Kubra. Okey. Kalau kita kira, adakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak mempunyai kelayakan untuk menjadi Imam Mahdi? Layak. Bahkan beliau telah membuktikan dalam sejarah beliau sebagaimana diungkapkan oleh sahabat saya Ustaz Luqman Makhtar di dalam buku beliau Madinah Tak Karbah, ya. Adakah Umar bin Khattab tidak layak menjadi Imam Mahdi? Sangat-sangat layak. Bahkan kalaulah Umar ada pada masa tersebut, boleh jadi Islam akan berkembang dengan sangat luas. Tetapi Allah Azza wa Jalla telah menentukan bahawa setiap orang tu dia ada peranan dan fungsi masing-masing. Walaupun ramai, bukan ramai, minta maaf, walaupun ada beberapa orang mempunyai kelayakan untuk menjadi Imam Mahdi, tetapi Allah Ta'ala dah letak dah setiap orang tu ada posisi dia. Ya, ada orang kena berdamping dengan Nabi Muhammad SAW bagi memperkasakan dakwah, asas dakwah Nabi Muhammad, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain, Zubair, Talha, Sa'ad dan sebagainya. Ada orang yang perlu membentuk kekuatan Islam itu pada period-period seterusnya. Ada orang yang bertugas daripada bentuk ekonomi. Sebab itulah Umar bin Abdul Aziz, beliau tidak melibatkan diri dalam perang sepanjang 2 tahun tempoh pemerintahan beliau sebagai Amirul Mukminin. Tapi beliau fokus kepada negara berkebajikan dan menjaga rakyat yang dalam keadaan tunggang langgang ekonominya. Jadi setiap orang dia ada tugasan masing-masing. Ya, kita tak boleh kata Imam Mahdi lah umat Nabi SAW yang terbaik. Tidak. Setiap orang tu ada peranan masing-masing. Cuma pada hujung zaman nanti, Allah Ta'ala tugaskan kepada seseorang untuk menjadi pemimpin utama bagi umat Islam. Dan kita pun maklum bahawasanya bukan Imam Mahdi berseorangan, bahkan generasi Imam Mahdi, sehingga ada disebut panji-panji hitam, itu merupakan generasi Imam Mahdi, dan ada disebutkan 12 orang panglima berkuda yang paling hebat pada masa tersebut. Aku kenal siapa mereka, kata Nabi. Aku kenal siapa ayah mereka. Aku kenal nama-nama kuda mereka. Jadi 12 orang itu generasi, bukannya seorang, bukannya one man show. Jadi mereka ditugaskan oleh Allah Azza wa Jal sesuai dengan tugasan mereka pada zaman-zaman mereka masing-masing. Ya. Jadi kita pun ada tugasan kita. Orang lain pun ada tugasan orang lain. Yang penting kita memainkan peranan dan tugasan kita dengan
sebaik-baiknya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok lagi, bagaimana malaikat datang jumpa dengan Maryam alaihissalam, dan dalam surah Maryam tu ada babaknya Maryam yang terkejut. Kita tengoklah. Alang-alang kita tengok dalam surah Maryam ni macam mana Maryam terkejut bila malaikat datang kan. Okey, mana ni? Okey, sini. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Maka kami telah utuskan ruh kami, mungkin Jibril alaihi salam. Lalu ruh itu telah menyerupai manusia yang sempurna. Bila Maryam alaihi salam ni tengok tiba-tiba ada seorang lelaki datang mendekati dia, maka timbul perasaan takut dalam diri Maryam. Maryam pun berkata, ini a'udzubirrahmani. Sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah benar orang bertakwa. Tak wajar kamu datang mengganggu aku. Lalu mereka pun berkata, Qal, innama ana rasulu rabbik. Ses hmm. Sorry, internet tak stabil lagi. Tak tahulah kenapa internet asyik tak stabil je. Okay. Innama ana rasulu rabbik. Hanya saja aku ini merupakan utusan Tuhanmu untuk menyatakan satu hadiah teristimewa Allah Azza wa Jalla kepadamu, iaitu apa dia? Gulaman zakiyya, anak yang suci bersih. Ya, anak yang zakiyah tu dah ada ulasan dia lah, tapi mudahnya anak yang suci. Qalat Maryam berkata, Anna yakunu li gulam. Macam mana saya boleh dapat seorang anak? Walam yamsasni bashar. Saya tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Walam aku baghiyah, dan saya juga tidak pernah melacurkan diri. Jadi itu cerita bagaimana malaikat telah datang bertemu dengan Maryam untuk memberikan perkhabaran tadi. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka di sini pertamanya kita nak kena faham juga bahawa wanita yang terbaik tu, bukan yang pertama dah ya, sorry. Selanjutnya, wanita yang terbaik dalam sejarah ni kalau boleh kita simpulkan ada 5 orang. Yang mana kalau ikut urutannya bermula dengan Asia, kemudiannya urutan zaman, bukan urutan ranking, tak, urutan zaman. Kalau urutan zaman bermula dengan Asia isteri Firaun, kemudiannya Maryam, kemudiannya Ummuna Khadijah, kemudiannya Sayyidah Fatimah, dan satu lagi yang kelima, walaupun tidak disebut dalam satu hadis tapi disebut dalam hadis yang lain, Ummuna Aisyah radhiyallahu anhunna. Semoga Allah Azza wa Jalla redha kepada mereka semua. Okey. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyatakan ada 3 kelebihan yang Allah berikan kepada Maryam. Apa 3 kelebihan tersebut? Istafaki. Allah telah memilih Maryam. Wa tahharaki. Allah dan Allah Ta'ala telah melebihkan Maryam ke atas segala wanita pada masa tersebut. Okey, jadi ada 3 kelebihan Maryam yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagai memenuhi 3 pemberian Allah Azza wa Jalla ini, haruslah Maryam syukuri dengan 3 amal kebaikan. Okey, apa dia 3 amal kebaikan tersebut? Ya Maryam uqnuti li rabbik. Taatilah Tuhanmu. 1. Yang kedua, wasjudi. Sujudlah kepada Tuhanmu. 2. Warka'i ma'ar raki'in. Dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Baik. Sekarang ni saya nak tunjuk pada ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana cara ulama memahami ayat ini. Ya. Kita tengok sikit. Kalau wasjudi itu artinya tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Kalau warka'i itu artinya jadi masa tu wanita ni dia tidak dibenarkan untuk duduk di masjid. Masjid lah kalau kita kan. Jadi maka Allah Azza wa Jalla pun dia nak hapuskan tradisi yang bukan-bukan tersebut.
Maryam alaihissalam menjadi orang yang menguruskan rumah ibadah. Bahkan beliau diminta oleh Allah Azza wa Jal untuk solat bersama dengan orang-orang lain. Okey. Jom kita tengok macam mana kata ulama. Pertamanya ukunuti. Ukunuti itu artinya luzumut ta'ah. Sentiasa taat kepada Allah Azza wa Jal. Ma'astish'aril khusyu'i wal khudu'i Allah Rabbul Alamin. Dalam keadaan itu ukunuti. Ya, ukunuti artinya sentiasa mentaati dan tunduk kepada Allah Azza wa Jal. Okay, baik. Kemudiannya ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Okey. Hmm, ada ulama yang faham semua tu merujuk kepada salat. Okey, ada ulama faham semua itu merujuk kepada salat. Okey. Ya. Ini kata Az-Zamakhsyari. Aku memerintahkan kamu untuk salat. Dan salat itu disebut dengan 3 istilah, iaitu kunut, rukuk dan sujud. Kerana kunut itu artinya berdiri, sujud dan juga rukuk. Okey. Jadi apabila Allah Ta'ala menyatakan warka'i ma'ar raki'in, artinya hendak balik. Allah Ta'ala sebut kunut, Allah Ta'ala sebut rukuk dan juga sujud, itu simbolik pada salat. Kalau kunut tu dia berdiri, sujud tu sujudlah. Dan warka'i ma'ar raki'in artinya salatlah bersama dengan orang lain, yakni salatul jamaah. Jadi padahal pada masa tersebut wanita tidak diberikan kedudukan yang tinggi, bahkan diperlekehkan, ya, bahkan diperlekehkan. Okey, baik. Jadi itulah sedikit ulasan ulama tentang ukunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'i. Kita balas dengan tiga amal yang saleh. Okey. Saya nak tanya Bibun dirahmati Allah. Nabi SAW menyatakan bahawa kita ni ada hutang dengan Allah Azza wa Jal berupa tulang sendi. Jari-jari kita boleh bergerak ni dah ada tulang dia. Bahkan bila saya jumpa dengan doktor gigi kata kita kena scaling gigi ni, bersih gigi ni setahun sekali kata dia. Kalau boleh 6 bulan sekali. Okey. Kalau tak boleh 6 bulan sekali pun setahun sekali. Kerana apa? Kerana bila kita tak scanning gigi kita ni, mungkin ada saki-baki makanan yang melekat di bahagian gigi dalam gigi kita berdekatan dengan gusi tanpa kita sedari. Bila makanan tu lama duduk di kawasan gusi, ia boleh menjejaskan gusi itu, bahkan boleh merosakkan tulang sendi yang ada dalam bahagian gusi. Dan bila tulang sendi bahagian gusi itu dia tak kuat, itulah yang menyebabkan gigi kita pun boleh bermasalah. Jadi Masya Allah, rupa-rupanya dalam gusi pun ada tulangnya yang perlu kita balas balik hutang kita dengan Allah Azza wa Jalla. Belum kira lagi lah bahagian-bahagian yang lain, dan paling penting adalah tulang belakang kita ni yang menjadi paksi utama. Dan semalam pun saya jumpa dengan Ustaz Fazrul Ismail. Panjang juga saya sembang dengan beliau semalam, hampir dalam 1.5 jam lebih kurang. Dan saya tanya khabar beliau macam mana hari itu masuk hospital lama, dan beliau katalah memang dengan sakit gout. Gout ini dia sakit gout keturunan, bukan dia tak jaga makan sangat. Tapi oleh kerana ayah dia ada gout, adik dia pun ada gout, ya. Menyebabkan kalau dia tersalah makan sikit je, dia trigger benda tu. Jadi Ustaz Fazlul kata dia dah sampai tahap terlantar di atas katil dalam tempoh 2 minggu. Tapi saya tahu ada lagi yang lebih lama, sebulan pun ada, kawan saya sebulan, ya. Ustaz Fazlul 2 minggu dan dia duduk dalam bilik anak dia. Kerana bilik anak dia tu katil ke bilik air dekat sikit, dalam 3 langkah boleh sampai ke bilik air, ya. Tapi beliau kata 3 langkah tu setengah jam baru sampai ke dalam bilik air. Dan dia duduk dalam bilik anak dia tu asin daripada orang lain. Masa itulah dia kata kalau dia tak tahan dia jerit pun dia jerit lah. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, tidur tak kena, tak tidur tak kena. Jadi mungkin adalah ibu-ibu yang tengok pengalaman suami sendiri ke ataupun sesiapa yang sakit gout memang teruk. Sehinggalah akhirnya Ustaz Fazrul ni dia dapat
cadangan daripada seseorang untuk jumpa dengan seorang doktor pakar di Pulau Pinang. Maka dia pun terus pergi ke Penang dalam keadaan sakit tu, kawan dia tolong bawa. Dan Alhamdulillah ada slot kosong sebab dia orang pergi tu tanpa buat appointment pun. Dan bila balik dalam keadaan sakit lagi. Balik dalam keadaan sakit, tidur lagi dalam keadaan tak tahulah masa depannya macam mana. Tiba-tiba dalam pukul 5 pagi esok lebih kurang, dia terbangun dan beliau rasa boleh berjalan. Dan dia pun bangun berjalan, kejut semua orang bangun nak solat dan sebagainya. Masya Allah, ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian. Artinya, serasi perubatan doktor tadi dengan Ustaz Fazrul. Jadi boleh sembuh. Tapi saya nak ceritanya, Allah Ta'ala beri kita nikmat, yang mana bila Allah tarik sikit je nikmat, bagi satu penyakit namanya gout tadi, nak berjalan pun menderita. Ya. Dan kita tahu kata-kata kawan saya, 2-3 orang juga kata, kalau angin kipas, kena angin kipas pun rasa nak menjerit, sakit tak sakit. Kalau kena pakaian pun sakit. Allah Rabbi, saya dengar cerita tu tak tahu nak kata apa. Kawan saya kata macam hiris-hiris dengan pisau pula. Maknanya nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala berikan, antara itu dan sendi itu terlalu besar, yang harus kita syukuri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita syukuri dengan apa? Ibadah kepada Allah. Kata Nabi SAW, kita kena tasbih, kita kena tahmid, kita kena apa-apalah memuji Allah. Dan cukuplah dengan salat duha sebanyak 2 rakaat. Belum saya kerjakan lagi hari ini. Kenapa salat duha 2 rakaat sudah mencukupi? Kerana dalam salat duha tu sudah ada tasbih, subhana rabbiyal azim, ya. Dalam salat duha tu ada tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Dalam salat duha tu ada tahlil, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam tasyahud akhir. Dalam salatul duha tu adanya takbir, Allahu Akbar. Berapa kali takbir kita lafazkan, banyak lagi memuji Allah. Maka logiklah dengan salatul duha 2 rakaat, sudah dikira mampu menunaskan hutang piutang kita dengan Allah Azza wa Jalla. Saya kira dalam banyak-banyak hadis Nabi SAW, kalau saya lah, ada 2 perkara yang memberikan motivasi untuk saya maintain dengan salatul duha. Motivasi yang pertama adalah nak bayar hutang dengan Allah Azza wa Jal, aka bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua adalah nak mengikut sunnatun Nabi SAW dan tradisi orang-orang yang soleh, walaupun kita tahu kita bukan orang yang soleh. Jadi kata ulama, fatashabbahu illam takunu misnahum fa inna fit tashabbuh falah. Maka hendaklah kamu meniru contoh tauladan tradisi orang-orang yang salih. Kerana sesungguhnya pada meniru tradisi orang yang salih itu, falah, adanya kejayaan. Jadi itulah ibu-ibu rahmat Allah. Jadi sama juga dengan kita katakan apa tadi, Maryam kena syukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan dengan cara taatilah Tuhannya, sujudlah kepada Allah Jalla wa'ala dan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk. Okey, baik. Seterusnya, sekejap ya. Ada soalan ke Ibu? Ibu ada soalan ke? Okey, kita teruskan. Okey, pada muka surat 62 ayat 66, ini perbincangan yang terakhir ya. Ayat 66. Kata Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Okey. Ayat 66 ni kita tengok di sini. Ha antum haula'i ahajajtum fima lakum bihi ilm. Ingatlah kamu ni orang-orang tak cerdik. Kamu telah memajukan bantahan tentang perkara yang kamu ada pengetahuan tentangnya. Yang telah disebutkan dalam kitab Taurah. Ya. Falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm. Maka mengapa kamu membantah tentang perkara yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Azza wa Jalla tahu apa yang kamu tidak tahu. Okey. Ini merupakan satu kritikan Allah Azza wa Jalla kepada ahli kitab yang tidak berhujah atas dasar ilmu. Maka saya letakkan ayat ini bawah topik, hidupkan budaya berhujah dengan ilmu, bukannya label
melabel, ya. Hujah tu mesti dengan ilmu. Bukannya kita label itulah, kita label inilah tanpa kita ada pengetahuan yang sahih tentang perkara tersebut. Tak boleh. Kalau kita dah ada pengetahuan yang sahih tentang perkara tersebut, baru kita nak lawan, silakan. Tapi selagi mana kita tidak ada pengetahuan yang sahih tentang perkara tersebut, kita pun sumber TikTok, sumber kita pun sumber media sosial entah daripada sesiapa, tiba-tiba kita nak berhujah, jangan. Tak boleh. Lebih baik kita tutup mulut kita. Wallahu a'lam, saya tak tahu apa jawapan yang paling tepat. Contohnya kalau kita lihat dalam isu Gaza, ada 5 buah negara kan yang menolak berapa resolusi yang dibincangkan. Ada 5 resolusi ke apa yang ada 5 negara menolak beberapa resolusi kan, termasuk mengenakan sekatan minyak kepada negara Israel. Baik. Ibu-ibu rahmat Allah, sekarang ni siapakah orang yang paling ada pengetahuan tentang mengapa negara tersebut menolak? Rakyat Malaysia ni, siapakah orang yang paling ada pengetahuan tentangnya? Tak ada. Kita tak tahu. Kita tak terlibat dalam mesyuarat tersebut. Kita pun tidak tahu keadaan negara mereka bagaimana. Kita pun tak tahu sebenarnya apa akar yang sedang menyekat negara-negara tersebut daripada bersetuju dengan resolusi termasuk mengenakan sekatan minyak terhadap Israel. Kita tak tahu benda-benda demikian. Oleh kerana kita tidak ada pengetahuan yang sahih tentang perkara tersebut, maka lebih baik kita berdiam diri. Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya. Sama juga ada orang pertikaikan, kenapa ni Turki masih ada hubungan diplomatik dengan negara Israel? Sepatutnya kita semua bantah Israel. Langsung tidak boleh ada hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Kalau kita ada pengetahuan tentang geopolitik, bahkan kita belajar dalam bidang geopolitik, bahkan kita tahu selok-belok permainan antarabangsa ni melibatkan Turki dengan Israel, kita nak petikai, silakan. Tapi kalau kita tak tahu apa-apa pun, politik negara kita pun kita tak tahu, apa lagi politik negara Turki lagi kita tak tahu, kita pun tak tahu asal-usul kenapa Turki yang membina hubungan diplomatik dengan Israel, maka lebih baik kita diamkan diri, jangan kita komen, kerana komen kita itu hanya menjejaskan suasana yang baik, bahkan mungkin kita akan menyebarkan fitnah tanpa kita sedari. Maka lebih baik kita hati-hati. Kita tak boleh bantah benda yang kita tidak ada pengetahuan tentangnya. Macam saya dulu, ibu-ibu rahmat Allah sekalian, ya. Macam ada seorang ustaz, dia kempen di TikTok yang tasyrikun niyah, menggabungkan niat. Sahaja aku salat yang terbaru, dia buat video yang baru, satu lagi. Saya tak ingat urutan dia, tapi antaranya dia sebut, sahaja aku salat sunat qabliyah zuhur, tahiyatul masjid, sanatul wudu' dan salatul taubah kerana Allah. Okay, itu video kedua yang beliau buat. Sebelum tu 5 niat beliau gabungkan. Habis semua bising. Apa ni usaha akhir zaman dan sebagainya. Padahal sebelum kita nak komen ustaz tersebut yang kumpulan bid'ai tadi, kita terlebih dahulu kena faham. Kita ada pengetahuan tentang niat ataupun tidak ada pengetahuan tentang niat. Satu. Yang kedua, kita faham tak konsep ada solat yang namanya solatul maqsudah, ada solat namanya solat ghairu maqsudah. Ataupun dalam bahasa yang mudah, ada solat yang khusus, muqayyad, ada solat yang umum, mutlak. Kita faham tak adanya 2 bentuk solat tersebut. Dan yang ketiga, dan lanjutan daripada yang kedua, kalau kita pernah dengan nama mutlak tu, solat mutlak, apa dia maksud solat mutlak tu sendiri? Kita faham tak benda tu? Okey. Kita pernah tak membaca mana-mana kitab yang membahaskan tentang niat? Bahkan ada je kajian. Saya sendiri ada 2 buah buku yang entah ke mana dah buku tu. Dia hilang masa proses pemindahan. Bahas tentang an-niyah wa asaruha fil ibadah. Niat dan kesannya terhadap ibadah. Pernah tak kita baca perbahasan khusus tentang niat? Dan saya juga ada buku At-Tadakhul fil Ahkam. Artinya penggabungan dalam hukum hakam, artinya penggabungan niat dalam satu solat. Boleh atau tidak boleh? Kita pernah baca tak ulasan tentang perkara tersebut? Jadi apabila kita tidak pernah belajar tentang ilmu niat secara lebih mendalam, bila orang sebut solat maksudah dan ghairu maksudah pun kita tak faham apa-apa,
Maka bila kita dengar ada ustaz dari kumpulan bid'ah tadi, dia sebut boleh gabung 4 ataupun 5 niat, kita lebih baik tak perlu merenting, lebih baik kita kata wallahu a'lam, saya tidak tahu. Ya, kata Ustaz Zahiruddin dalam buku lama beliau, la adri. Okey. La adri menggambarkan satu bentuk ilmu. Orang yang berilmu tidak malu untuk menyatakan la adri, saya tidak tahu. Ni Ustaz Zahiruddin kita zaman-zaman muda, kurus kering lagi ni. Ini dia punya buku dia. La adri. Saya tidak tahu. Okey. Jadi bila sebut la adri, itu menggambarkan ciri orang yang cinta kepada ilmu. Okey, baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, sama juga saya dulu, saya dengar ada seorang ustaz mengajar. Ustaz tu kata, mengikut Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, kita disunatkan untuk membaca surah pada rakaat ketiga dan surah rakaat yang keempat. Jadi kalau kita salat maghrib, rakaat ketiga tu disunahkan baca surah mengikut Imam Syafi'i. Kalau kita salat 4 rakaat tu yang namanya zuhur, asar dan isyak tu, disunatkan kita baca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Saya dengar ustaz tu mengajar. Aduh, ustaz ni ilmu dari mana ni? Mula kita nak melenting. Tapi kemudiannya saya kawal diri saya cepat-cepat. Kenapa aku nak melenting? Aku pun tak tahu belajar benda ni. Tengok-tengok apa yang ustaz tu kata betul. Saya tak jadi nak bersangka buruk pada ustaz tersebut. Saya cuba study dan alhamdulillah saya jumpa dengan izin Allah Azza wa Jalla bagaimana Al-Imam Nawawi kupas dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab bahawasanya memang Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih berpendapat boleh disunnahkan membaca surah pada rakaat ketiga dan keempat. Jadi sebab itu kita nak kata bila kita nak berhujah, biar hujah dengan ilmu, jangan kita menyibuk benda yang kita tak tahu. Tapi pada masa sekarang, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kita suka menyibuk tentang perkara yang kita tak ada ilmu pun. Orang bahas benda tu, kita nak bahas sekali. Bila kita ni, kita pun tak puas hati, kita pun mula mengata, apa ni Mesir? Tak bantu pun Palestin. Padahal duduk sebelah je negaranya. Hantarlah tentera. Allahu Akbar. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, ingat senang-senang je nak hantar tentera. Dan saya terkejut apabila ada demonstrasi dibuat. Saya rasa macam dengar-dengarnya suara orang Melayu Malaysia. Rasanya lah orang Melayu Malaysia ataupun orang Indonesia. Kata apa dia? Dia dalam demonstrasi tu, dia pakai pembesar suara tu, dia kata, wahai tentera-tentera, anda telah dipilih, ada layak dia tu, patutnya anda pergi berjuang menentang Israel. Dia nak suruh tentera-tentera Malaysia ni pergi serang Israel. Dia ingat senang. Sedangkan negara kita telah terikat dengan perjanjian satu hal. Yang kedua, kalau kita pergi ke Israel pun, ibu-ibu sekalian, kita kenalah melintasi ruang udara negara orang lain. Dan kalau kita nak lintas ruang udara negara lain tu, lepas ke tak lepas? Orang bagi tak bagi, kita nak lepas tu. Sebab negara lain pasti akan menjaga ruang negara mereka masing-masing. Kalau mereka buka je ruang udara negara mereka, nanti kalau Israel wani negara mereka, bahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, negara kita yang kecil ni, yang senjata pun guna senjata lama, import senjata lama yang dibuat di Amerika dan sebagainya, kita pun tak mampu menghasilkan senjata yang besar. Tiba-tiba kita nak pergi serang negara Israel, antara 5 kuasa terbesar dunia ni pasal ketenteraan. Kita ingat rakyat negara kita ni semua ada ilmu kebal. Kalau kena tembak tak lut. Kalau kena bom pun tak ada rasa apa-apa. Jadi tak boleh ibu sekalian. Saya punya Allah, ada juga orang suruh tentera pergi perang ke Israel. Sedangkan dunia zaman sekarang ni, dunia yang menjauhi perang. Kita tak nak terikut dengan rentak Israel yang sibuk dengan perang lagi pada zaman sekarang. Kita pergi ke arah satu strategi yang baru. Ya, negara-negara Arab sekarang ni pergi ke arah strategi yang baru. Dalam keadaan apa dia, ibu-ibu sekalian, contohnya jalan damai, ya, jalan damai satu hal. Yang keduanya, selain daripada jalan yang damai, strategi-strategi lain tu yang perlu difikirkan, sekatan-sekatan ke dan sebagainya, macam PLO di Palestin, dia tak boleh lawan. Kira apa PLO pengecut, tak sama dengan Hamas. Hamas berjuang berani, PLO pengecut. Tak boleh ibu sekalian.
Kalau PLO memberontak nak lawan Israel, sekali Israel bom, habis semua. Orang di West Bank tu, di tebing barat. Berapa kerat je? 1 juta lebih. Di Gaza 2 juta lebih. Di tepi barat 1 juta lebih. Senjata pun tak ada. Tiba-tiba nak memberontak lawan. Tak boleh. Itu bukan cara dia. Itu bukan pemikiran mujahidin yang sama. PLO satu-satunya pihak di Palestin yang masih boleh bincang dengan Israel dan boleh minta Israel tolong jangan bunuh rakyat Gaza. Rakyat kita ni. Rakyat Palestin ni. Jadi sepatutnya begitu. Dan sekarang kita jumpa tekanan-tekanan antarabangsa yang begitu tinggi sampaikan pelajar-pelajar Yahudi yang belajar di luar negara, mereka tak berani pergi ke universiti sedikit sebanyak memberikan tekanan kepada negara Israel itu sendiri. Jadi kita nak katanya biarlah ada ilmu. Tak bolehlah kita ni nak itulah nak inilah dengan cara yang melulu dan mengetepikan semangat ilmu itu sendiri. Yang natijahnya akan memburukkan keadaan kita juga, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya berhenti di sini. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati kita. Dan mungkin kita juga sebenarnya dalam bab ilmu ni, saya tak berani nak sebut kerana kita, mungkin akan menimbulkan polemik yang besar. Misalnya boikot. Saya setuju dengan boikot, tapi beberapa tempat itu adakah sesuai untuk kita boikot, ya? Jadi nak kena ada ilmu. Kerana bimbangnya bila kita boikot nak hapuskan Israel, tiba-tiba ekonomi sebahagian rakyat negara Malaysia pula yang terjejas dan menderita. Sebab itu saya lebih setuju dengan boikot dengan maksud mana-mana syarikat yang memang declare direct dengan Israel, ya, itu memang direct. Memang semuanya diberi pada, memang direct pada Israel. Dia pun tak menafikan benda tu. Itu wajar diboikot. Tapi kalau syarikat itu tidak menyumbang direct, tapi dia ada persen. Persen itu pun kerana pencukaian dan sebagainya. Itu boleh kita bincangkan lagi. Jadi banyak benda lah kita nak ni, ibu-ibu sekalian. Kalau kita nak betul-betul boikot, boikotlah Facebook. Kalau kita gila sangat nak boikot. Sebab itu kita kena nilai boikot tu ada ilmunya. Dan tak boleh kita boikot tanpa ilmu yang akhirnya boleh memberikan kesan yang buruk kepada orang lain pula. Wallahualam. Saya berhenti di sini, ibu-ibu sekalian. Bila bincang Palestin ni agak semangat sikit, saya minta maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Saya dengar ini Sama hari. Alhamdulillah. sama Datuk. Barakallahu